Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Cikgu Izzah, untuk kelas kita pada hari ini. Okey, hari ini saya akan sambung lagi bab 6 iaitu bab standard pembelajaran yang terakhir 6.3 iaitu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ataupun simultaneous linear equation in two variables. Okey, sebelum tu kita recall balik, kelas sebelum ni kita dah belajar 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah di mana bentuk general form adalah Ax tambah B sama dengan C, di mana untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni dia hanya mempunyai satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa pemboleh ubah tersebut adalah 1. Dan untuk 6.2 kelas minggu lepas kita dah belajar persamaan linear dalam dua pemboleh ubah di mana general form dia adalah Ax tambah B Y sama dengan C, iaitu untuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini dia mempunyai dua pemboleh ubah dan pemboleh ubah tersebut juga adalah kuasa 1. Okey, tengok di sini pemboleh ubah dia adalah X dan Y, dua pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah tersebut adalah 1. Okey, untuk hari ini kita akan belajar persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita teruskan ya. Okey, di akhir video ni, murid-murid akan dapat menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan kaedah penggantian dengan tepat, menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan kaedah penghapusan dengan betul dan menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan kaedah grafian dengan betul. Okey. Untuk tajuk persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ni adalah di mana awak boleh faham dia adalah persamaan yang mempunyai kedua-dua pemboleh ubah yang sama. Contohnya, contohnya di sini. X tambah Y sama dengan 5. Ini satu persamaan. Dan X tambah Y sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Awak tengok di sini, dia kata kedua-dua pemboleh ubah yang sama. Awak tengok di sini, persamaan 1 dia pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y dia guna. Untuk persamaan 2 pun awak tengok dia guna pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Maksudnya awak tengok ni, X dan X, Y dan Y. Maksudnya dia guna pemboleh ubah yang sama. Ini maksud dia untuk persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Dia perlu persamaan linear tu adalah mempunyai dua pemboleh ubah yang sama. Baru awak boleh kira. Kita contoh dia. Okey. Untuk hari ininya kita akan belajar how do you solve simultaneous linear equation in two variables. Macam mana anda menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ni ada tiga cara, iaitu graphical method, kaedah graf, substitution method, kaedah penggantian dan elimination method, kaedah penghapusan. Okey, hari ni saya nak lebihkan fokus kepada substitution method, kaedah penggantian dan juga elimination method, kaedah penghapusan. Tapi saya akan tunjuk juga secara sepintas lalu macam mana macam mana nak selesaikan menggunakan kaedah graphical method ataupun kaedah graf. Okey, sekarang kita tengok contoh 11 untuk contoh graphical method kaedah graf menggunakan kaedah graf. Okey, awak tengok muka teks muka surat 140 contoh 11. Okey, di sini dia bagi dua persamaan linear, iaitu persamaan linear yang pertama X tambah Y sama dengan 6. Persamaan linear yang kedua adalah 2X tambah Y sama dengan 8. Okey, kalau awak tengok solution dia ni, first of all, mula-mula awak kena lukis graf. Lepas tu, daripada graf ni, awak boleh cari nilai X dan nilai Y dia. Di mana nilai X dan nilai Y adalah nilai titik yang bersilang. Graf yang awak lukis tadi ada dua garis kan?
Ni untuk equation x tambah y sama dengan 6 dan untuk equation 2x tambah y sama dengan 8. Awak akan dapat titik yang bersilang. Titik yang bersilang ini adalah jawapan untuk nilai x dan nilai y. Okey, macam mana nak lukis graf? Lukis graf ni kita dah belajar dalam awak boleh guna macam kita belajar 6.2 iaitu possible pair. Maksudnya contoh awak buat ini untuk x tambah y sama dengan 6. Okey, awak buat apabila x sama dengan 0, y dapat berapa? Ganti masuk. Maksudnya x tambah y, 0 tambah y sama dengan 6. So, y dapat 6. Okey, untuk titik yang pertama adalah 0, 6. Okey, awak pun try pula x sama dengan 1 dapat y sama dengan berapa? X sama dengan 2, y sama dengan berapa? So, awak carilah dalam 5 titik macam tu, awak dah boleh plot. Sama juga dengan untuk persamaan 2x tambah y sama dengan 8. Yang ni pun awak ganti masuk juga. Macam awak buat kalau x sama dengan 0, y awak dapat berapa? X sama dengan 1, y awak dapat berapa? Macam tu je. Jadi awak cari dalam 5 atau 6 possible pair titik tu. Lepas tu awak plot. Dan awak garis, awak akan dapat titik persilangan. Titik persilangan tersebut adalah adalah nilai x dan nilai y. Macam di sini titik persilangan dia adalah 2, 4. Jadi x adalah 2, y adalah 4. Okey. Saya masukkan, saya sambung dengan kaedah penggantian. Okey, contoh selesaikan persamaan linear serentak berikut menggunakan kaedah penggantian. Solve the linear equations below using substitution method. Okey, yang ni saya guna contoh lain ya, bukan contoh buku teks. Okay, awak tengok. Dia bagi dua persamaan, memang kena ada dua persamaan linear. Okey, persamaan linear yang pertama, x tambah 2y sama dengan 8. Persamaan linear yang kedua, 3x tambah 4y sama dengan 12. Okey, yang ni kalau awak tengok kita tak boleh selesaikan lagi. Okay, cara nak selesaikan adalah awak daripada persamaan ni, awak pilih satu persamaan, kita kena jadikan dia persamaan ketiga. Baru kita boleh ganti masuk dalam persamaan yang lain. Okey, contoh di sini, mungkin awak tak nampak lagi. Awak tengok persamaan 1 dan persamaan 2. Mana awak tengok persamaan untuk awak pilih daripada nak ambil persamaan mana untuk substitute tu, awak tengok persamaan 1 ni dia ada x. X ni, pemboleh ubah x ni dia ada satu sahaja pembalar di depan. Maksudnya dia senang untuk kita susun. Jadi kalau awak tengok yang persamaan linear yang kedua ni adalah 3x. 3x macam, maksudnya 3 tu, x tu dia ada 3 pembalar. Dia ada 3 kali x. So kita ambil yang senang je. Kalau contoh di sini dia bagi 2x tambah y, awak ambil yang ni juga sebab y tu satu sahaja pembalar. Okay, yang tu contoh seterusnya saya tunjuk. Okay, untuk yang ni awak tengok, ni awak ambil yang simple. Maksudnya x ni ada satu je. Jadi buat dari 1. Okey, dari 1 awak akan dapat x tambah 2y sama dengan 8 kan. So awak jadikan x ni di depan. Awak jadikan x sahaja di depan. Okey, untuk ni kita belajar dalam 6.1 hari tu, iaitu kita boleh guna aplikasi konsep kesamaan. Di mana kalau kita nak hilangkan, nak hapuskan 2y di sebelah kiri, kita tolak 2y. Dan kalau aplikasi konsep bersamaan ni, kalau kita tolak sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tolak juga. Jadi awak akan dapat x sama dengan 8 tolak 2y. Okey, boleh faham semua? Okey, yang ni awak ingat balik, dia bersambung je untuk 6.1, 6.2, 6.3. Jadi awak kena ingat balik, kalau sebelah kiri kita tolak atau tambah atau darab atau bahagi, kanan pun kita kena buat benda yang sama. Okey, lepas tu untuk x sama dengan 8 tolak 2y ni adalah persamaan yang ketiga kita. Okey, kita dah dapat persamaan ketiga, kita boleh cari nilai x atau nilai y. Okey, untuk ni daripada kita gantikan sebab kita guna substitution method, kaedah penggantian. Okey, kita gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Okey, sebab 1 kita dah tukar, kita masukkan dalam persamaan 2 pula. Okey, persamaan 3 maksudnya persamaan 2 ni dia bagi 3x tambah 4y sama dengan 12.
3x. X di sini kita boleh ganti dengan persamaan 3. Sebabnya dia kata gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Persamaan 3 kita ni kita dah macam maksudnya di sini x kita macam x kita adalah 8 tolak 2y. Jadi kita ganti masuk x tu dalam persamaan 2. Kita akan dapat 3 darab dengan 8 tolak 2y tambah salin balik je yang belakang tu 4y sama dengan 12. Okey, kalau awak tengok ni yang kita dapat, kita dah boleh kira sebab kenapa? Sebab dia ada satu sahaja yang boleh ubah. Jadi senang nak kira. Maksudnya yang ni kita darab masuk dapat 24 tolak 6y tambah 4y sama dengan 12. Maksudnya 6y dan 4y ni awak boleh kira. Jadi 6 tolak 6 tambah y hutang 6 bayar 4 dapat hutang 2. Maksudnya negatif 2y sama dengan, okey, untuk yang ni kita nak hapuskan yang ni macam kita buat tadi, tolak 24. Maksudnya kiri kanan tolak 24. Okey, 12 tolak 24 awak akan dapat negatif 12. Okey, jadi awak boleh kira, awak boleh dapat y itu berapa. Okay, saya tengok di sini. Negatif 2y sama dengan negatif 12. Okay, kita nak jadikan ni y sahaja. Kita bahagi kiri kanan dengan negatif 2. So, awak akan dapat y sama dengan 6. Ni adalah nilai y. Tapi, tu awak baru dapat nilai y. Awak kena cari pula nilai x. Okay, daripada awak dah dapat nilai y. So, awak gantikan je. Gantikan y sama dengan 6 dalam persamaan 3. Sebab persamaan 3 ni x sama dengan 8 tolak 2y. So memang kita nak cari nilai x je. Maksudnya x sama dengan 8 tolak 2y. X sama dengan 8 tolak 2. Y ni ganti dengan yang 6 tu. 6. Awak akan dapat x sama dengan 8 tolak 12. X sama dengan negatif 4. Okey. So untuk soalan A ni, contoh A ni, awak dah dapat nilai x dan nilai y. Macam tu je. Maksudnya mula-mula awak kena buat persamaan linear yang baru. Okey, lepas tu awak ganti masuk persamaan yang baru ke dalam mana-mana persamaan, awak akan dapat nilai x atau nilai y. Kemudian awak ganti masuk balik nilai x dan nilai y yang awak dapat tu dalam persamaan 3 tu balik. Okey. Saya pergi tunjuk contoh B pula. Okey, untuk B, awak tengok di sini, macam saya cakap tadi. Tadi adalah X pemalar di 1. Sekarang ni kalau tengok persamaan 1 adalah Y. Y adalah Y mempunyai pemalar 1. Jadi awak boleh tukar yang persamaan 1 ni untuk jadi persamaan 3. Okey, dari 1 awak akan dapat 2X tambah Y sama dengan 3. Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Yang ni kalau nak hapuskan yang ni, kita tolak 2x kan. So, jadi kiri kanan tolak 2x. Okey, yang ni adalah persamaan 3. Dah after awak dapat persamaan 3 tu, kita gantikan. Gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Awak akan dapat 5x tambah 4y tu ganti dengan persamaan 3 iaitu negatif 2x tambah 3 sama dengan 6. Okey, 5x tambah negatif 8x tambah dengan 12 sama dengan 6. Okey, untuk ni 5x tolak 8x awak akan dapat 3x sama dengan 12. Kita nak hapuskan 12 bahagian kiri jadi tolak 12. So kiri kanan tolak 12 ia akan dapat 6 tolak 12. Jadi 3x sama dengan negatif 6. X kita nak jadikan dia x sahaja. Kedua-dua tu bahagi negatif 3. Kiri kanan bahagi negatif 3 awak akan dapat x sama dengan 2. Okey, awak dapat x sama dengan 2. Sekarang gantikan x sama dengan 2 ke dalam persamaan 3 sebab kita nak cari nilai y. Persamaan 3y sama dengan negatif 2x tambah 3
Y sama dengan negatif 2. X ganti dengan yang kita dapat tadi. X sama dengan 2. Tambah 3, awak akan dapat Y sama dengan negatif 4. Tambah 3, Y sama dengan negatif 1. Okey, untuk soalan contoh B ni, awak dah dapat nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan negatif 1. Okey, faham kan semua? Okey, sekarang kita masuk kepada kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan ni lain sikit daripada kaedah penggantian. Kaedah penghapusan ni awak tak perlu cari persamaan linear yang ketiga. Awak guna dua ni je. Tapi akan ada beberapa soalan yang memerlukan awak mencari persamaan ketiga dan persamaan keempat. Okay, saya tunjuk nanti untuk soalan tu. Okay, contoh yang ni saya bagi contoh yang biasa sahaja. Okey, yang ni kalau awak tengok dia penghapusan. Kita nak hapuskan sama ada awak nak hapuskan X ataupun hapuskan Y terlebih dahulu. Okey, kalau untuk soalan ni awak tengok X, dia ada X dan X. Maksudnya X dan X ni kita boleh hapuskan biasa je. Maksudnya X tolak dengan X dapat kosong. Okey, kalau untuk 7Y dan 2Y ni kalau awak tolak awak akan dapat 5Y. So jadi dia tak dapat kosong. Jadi untuk soalan A ni kita tolak yang X ni. Kita guna tolak. Maksudnya akan dapat okey, 1 tolak 2 persamaan 1 tolak persamaan 2 awak akan dapat 7Y tolak 2Y ni. X tolak X sebab dah dapat kosong. Okey, yang ni tolak dengan ni sama dengan 5 tolak 10. Okey, awak akan dapat 5Y sama dengan negatif 5. Y sama dengan negatif 5 bahagi 5. Y sama dengan negatif 1. Okey, dah awak dah dapat Y negatif 1 sama je macam tadi. Gantikan Y sama dengan negatif 1 dalam boleh pilih mana-mana nak masukkan dalam persamaan linear 1 ataupun persamaan linear yang kedua. Jadi kalau saya tunjuk persamaan linear 1 je. Boleh je masukkan mana-mana persamaan tu. Okey, untuk persamaan untuk ni awak masukkan dalam persamaan pertama. Jadi X tambah 7Y sama dengan 5. X tambah 7 negatif 1 sama dengan 5. X sama dengan 5 tambah 7, X sama dengan 12. Okey, jadi untuk soalan ni awak dah dapat X sama dengan 12 dan Y sama dengan negatif 1. Boleh faham? Okey, untuk soalan B, kalau awak boleh pause video ni ya. Boleh tengok balik. Kalau awak tak faham, untuk soalan B ni awak boleh cuba dulu buat, pause video dan cuba. Okey, so untuk soalan B ni kalau awak tengok soalan B, X ni dia ada 3 X dan X. Kalau awak tolak pun awak dapat awak macam kalau awak tolak ke tambah ke awak still dapat 2. Maksudnya dia bukan kosong. Awak kena lepas tu awak tengok balik Y. Y ni sama. 2Y untuk persamaan 1 dan persamaan 2 pun dia bagi 2Y. Maksudnya di sini 2Y. Awak kena tengok simbol dia sekali. Dia bagi negatif 2Y tambah 2Y. Okey, tambah tolak, tolak. Jadi dah dapat kosong Y di situ. Okey, maksudnya di sini awak kena tahu dulu awak akan guna simbol apa, tambah atau tolak. Maksud di sini sebab dia tambah tolak, dia bagi maksudnya macam tolak 2 tambah 2 dapat kosong. Okey, maksudnya awak akan guna simbol tambah. Sebab tolak 2 tambah 2 sama dengan kosong. Okey, jadinya untuk di sini awak guna simbol tambah. Awak akan tambah persamaan 1 tambah persamaan 2. 1 tambah persamaan 2, awak akan dapat 3X tambah X. Dan Y ni sebab awak dah kira, jadi dah kosong. 3X tambah 2X sama dengan 2 tambah 6. Okay, awak akan dapat 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 bahagi 4. X sama dengan 2. Okay, yang ni sama je. Kalau awak nak hapuskan 4 ni, nak jadikan dia X sahaja, awak bahagi dengan 4 kan. So, kalau kiri bahagi 4, kanan pun bahagi 4. Dia sama saja. Seterusnya, awak dah dapat nilai X. Awak gantikan. Gantikan X sama dengan 2.
dalam persamaan 1. Maka dapat 3x, x ganti dengan 2, 3 darab 2 tolak 2y sama dengan 2, 6 tolak 2y sama dengan 2, tolak 2y sama dengan 2 tolak 6, tolak 2y sama dengan tolak 4, y sama dengan negatif 4 bahagi negatif 2, y sama dengan 2. Okey, ini adalah untuk jawapan contoh B. X sama dengan X awak dah dapat 2 dan Y sama dengan 2 juga. Okey. Okey, untuk contoh seterusnya ni. Contoh seterusnya kalau awak tengok persamaan linear 1, persamaan linear 2. Persamaan yang pertama kalau awak tengok dia ada Y, pembalar dia adalah 1. Maksudnya yang ni awak boleh tukar, boleh untuk contoh ni awak boleh guna persamaan awak boleh guna kaedah penggantian. Tapi di sini saya nak tunjuk macam mana untuk kalau persamaan macam ni, macam mana nak guna kaedah penghapusan. Okey, awak tengok di sini Y, negatif 2Y. Okey, untuk awak Y tolak 2Y dengan 2Y. Macam mana kita nak jadikan dia kosong Y? Jadi untuk Y ni awak kena darab dengan 2. Sebab kiranya 2Y tolak 2Y dapat kosong Y. Okey, jadi kalau di sini awak nak darab 2Y, awak kena darab semua untuk persamaan ni awak kena darab 2. Sebab awak tak boleh darab Y sahaja. Sekarang ni semua nilai dalam persamaan 1 ni dah berubah. Jadinya persamaan 1 ni darab dengan 2 semua. Awak akan dapat 6x tolak 2y sama dengan 14. Yang ni adalah persamaan yang ketiga. Okey, sekarang kita tolak persamaan 2 tolak persamaan 3. Awak akan dapat 5x tolak 6x dan 15 tolak 14. Ni untuk persamaan 5x tolak 6x dan 15 tolak dengan 14. Sebabnya tolak 2y awak dah tolak dengan negatif 2 juga. Y dapat kosong y. Okey, akan dapat negatif x sama dengan 1. X sama dengan negatif 1. Okey, awak dah dapat nilai x. Awak gantikan. Macam biasa, gantikan x sama dengan negatif 1 dalam persamaan 1. Okey, 3 ganti x tu dengan negatif 1, tolak y sama dengan 7. Tolak 3, tolak y sama dengan 7, tolak y sama dengan kiri kanan tu tambah 3, 7 tambah 3. Tolak y sama dengan 10, y sama dengan negatif 10. Okay, itu adalah untuk jawapan x dan jawapan y. Okay, untuk soalan seterusnya. Contoh seterusnya ni, contoh terakhir. Okay, kalau macam mana pula kalau persamaan dia bagi tu semua nilai berbeza. 2x, 3x, 5y dan 4y. Okay, kalau macam ni awak kena awak kena cari persamaan baru untuk persamaan 1 dan persamaan baru untuk persamaan 2. Okay, macam mana awak nak cari? Senang saja. Awak tengok sini 2x dengan 3x. Macam mana kita nak tolak 2 tu supaya dia menjadi kosong. Jadi senang saja awak darab je untuk 2 ni, untuk persamaan 1 awak darab dengan 3. Kenapa? Sebab dia 3x. Untuk persamaan 2 awak darab dengan 2. Kenapa? Dia sebab 2x. Jadi kalau awak darab ni awak akan dapat persamaan 1 awak darab dengan 3, awak akan dapat 6x tambah 15y sama dengan 42. Ni adalah persamaan 3. Dan kalau persamaan 2 ni awak darab dengan 2, awak akan dapat 6x juga tambah 8y sama dengan 14. Ni adalah persamaan 4. Dan kalau awak tengok di sini, x dan x ni adalah sama, 6x, 6x. Jadi awak dah boleh tolak 2 tu. Persamaan 3 tolak dengan persamaan 4. Awak akan dapat 15y tolak 8y sama dengan, sebab 6x tolak 6x dah dapat kosong x. Saya tambah 15y tolak
8Y sama dengan 42 tolak 14, awak akan dapat 7Y sama dengan 28. Y sama dengan 28 bahagi 7. Y sama dengan 4. Awak dapat nilai Y sama dengan 4. Macam biasa, awak dah dapat satu nilai, iaitu nilai Y. Awak gantikan Y sama dengan 4 tersebut dalam persamaan 1. Dalam mana-mana persamaan. Sama ada 1 ataupun 2. Okay, saya ganti dalam 1 di sini. 2X tambah 5, Y ganti dengan 4 sama dengan 14. 2X tambah 20 sama dengan 14. 2X sama dengan 14 tolak 20. 2X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bahagi dengan 2. Awak akan dapat X sama dengan negatif 3. Okay, boleh faham semua? Okay, itu sahaja contoh-contoh yang terdapat dalam untuk kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okay, seterusnya saya nak untuk 30 minit kelas kita lagi, saya nak awak buat self practice 6.3b muka surat 141 semua. Soalan 1 ni A, B, C dan D. Dan saya nak awak hantar jawapan ni personal ataupun hantar dalam grup Telegram habis waktu kelas, ataupun awak hantar dalam lewat-lewatnya hari ni lah. Kalau awak tak boleh hantar hari ni pun, saya nak awak hantar juga walaupun awak hantar lewat, hantar juga dalam minggu ni. Yang ni untuk markah PPD awak semua, okey? Okey. Dan untuk kerja rumah satu lagi. Kerja rumah saya nak awak buat muka teks muka surat 143, mastery 6.3 soalan 2 sahaja. Soalan 2 tu jawab semua untuk A, B, C dan D. Okey, hari ini apa yang kita belajar hari ini, salin nota yang kita belajar hari ini sebagai nota, dan latihan dan juga homework ni buat juga dalam buku nota untuk latihan. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you for watching. Good luck. Assalamualaikum.